Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama cikgu dalam ciri latihan berfokus format baru Matematik ASSM untuk SPM tahun 2021. Kali ini kita akan belajar tentang simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Ulang kaji tentang matematik pengguna. Dalam tajuk ini kita belajar bagaimana caranya untuk menguruskan wang secara maksima supaya mendapat pulangan yang terbaik. Ada dua cara yang boleh digunakan. Yang pertama ialah sama ada membuat simpanan ataupun membuat pelaburan. Jadi kita belajar dahulu tentang simpanan. Simpanan boleh dilakukan di bank dengan membuka tiga jenis akaun. Yang pertama ialah akaun simpanan, yang kedua ialah akaun simpanan tetap dan yang ketiga ialah akaun semasa. Untuk akaun simpanan, akaun ini boleh dibuka oleh sesiapa sahaja dengan sejumlah wang, di mana kita boleh menggunakan kemudahan kad ATM, duit boleh dikeluarkan ataupun masuk pada bila-bila masa sahaja. Untuk akaun jenis yang kedua, iaitu akaun simpanan tetap, biasanya akaun ini digunakan untuk mereka yang mempunyai lebihan wang yang tidak digunakan dalam tempoh yang lama. Apabila menyimpan dalam akaun simpanan tetap, semakin lama tempoh simpanan, bank akan memberikan kadar faedah yang lebih tinggi. Duit yang disimpan hanya boleh dikeluarkan selepas tempoh matang sahaja. Namun demikian, jika dikeluarkan lebih awal, faedah yang dijanjikan oleh pihak bank akan terbatal. Untuk simpanan jenis ini akan mendapat sijil simpanan. Akaun yang ketiga iaitu akaun semasa. Biasanya akaun semasa ini digunakan oleh mereka yang menjalankan perniagaan ataupun individu yang ingin menggunakan kemudahan buku cek. Kemudahan buku cek dan bank yang diberikan oleh pemegang akaun semasa ini akan dikenakan cas perkhidmatan. Dan untuk simpanan dalam akaun ini tidak diberikan kadar faedah simpanan. Kita belajar pula tentang pelaburan, juga ada tiga jenis. Yang pertama iaitu amanah saham, yang kedua saham dan yang ketiga ialah hartanah. Untuk amanah saham, sebagai contoh ASB, ASN, Public Mutual dan sebagainya, ini merupakan pelaburan yang dikendalikan oleh golongan profesional dalam syarikat uni amanah, di mana setiap tahun para pelabur akan menerima dividen dan juga bonus. Yang kedua, pelaburannya ialah pelaburan saham. Pelaburan saham ini merupakan syarikat besar yang menerbitkan saham dijual kepada orang awam bagi tujuan untuk mengumpul modal. Untuk saham jenis ini, ada pelbagai jenis yang boleh dipilih mengikut sektor. Sebagai contoh, sektor teknologi, perladangan, pembinaan dan sebagainya. Biasanya, syarikat ini merupakan syarikat besar yang tersenarai di Bursa Malaysia. Sebagai contoh, syarikat TNB, TM, Maybank dan sebagainya. Untuk pemegang saham, akan mendapat dividen dan juga keuntungan modal. Pelaburan yang ketiga iaitu pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah merupakan pembelian harta dan juga tanah seperti rumah kediaman, premis perniagaan, tanah, ladang dan sebagainya. Pulangannya adalah dalam bentuk sewaan dan juga keuntungan modal. Kita belajar jenis faedah. Faedah ada dua. Yang pertama ialah faedah mudah. Yang kedua ialah faedah kompaun. Faedah mudah merupakan faedah yang dikenakan sekali sahaja ke atas jumlah simpanan ataupun prinsipal untuk suatu tempoh masa. Formulanya I sama dengan PRT. I ialah faedah ataupun interest. P merupakan prinsipal. R ialah kadar faedah dalam bentuk peratus. Apabila melakukan pengiraan, kita tukarkan kepada perpuluhan. Manakala T pula merupakan tempoh masa dalam tahun. Faedah yang kedua iaitu faedah kompaun. Faedah kompaun merupakan faedah yang dihitung dari prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Formulanya ialah MV bersamaan dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Di mana MV ini merupakan nilai matang.
Nilai matang adalah termasuk prinsipal dan juga faedah yang terkumpul. Manakala untuk R pula, R merupakan kadar faedah tahunan, T tempoh dalam tahun dan N merupakan bilangan kali faedah di kompaun setahun. Untuk memahami sama ada pelaburan itu mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, kita boleh lihat pada nilai ROI, iaitu Return on Investment ataupun nilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Cara pengiraannya ialah kita lihat daripada jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan awal didarabkan dengan 100%. Jadi nilai pulangan ini sama ada keuntungan ataupun kerugian. Keuntungan bermaksud apabila pelaburan jumlah pulangannya melebihi nilai pelaburan asal. Kerugian pula bermaksud apabila jumlah pulangannya kurang daripada nilai pelaburan asal. Untuk pelaburan saham, kaedah pembelian boleh dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah pembelian saham sekali sahaja untuk satu tempoh ataupun pembelian secara sekaligus. Yang kedua adalah pembelian secara berkala ataupun berperingkat sehingga suatu tempoh. Cara mana yang lebih baik, kita akan lihat kepada bilangan unit saham yang dimiliki pada akhir tempoh tersebut. Untuk pembelian saham secara sekali sahaja, bilangan unit saham boleh dikira dengan cara jumlah pelaburan dibahagikan dengan harga seunit saham ketika pembelian tersebut. Untuk pembelian secara berkala pula, bilangan unit saham dikira dengan cara jumlah pelaburan dibahagikan dengan kos purata seunit saham. Kos purata seunit saham ini boleh dikira menggunakan strategi pemurataan. Pilihan mana yang lebih bijak, kita akan lihat kepada bilangan unit saham yang dimiliki, yang mana yang lebih banyak adalah lebih baik. Bahagian kedua yang dipelajari dalam bab ini ialah tentang kredit dan hutang. Kredit merupakan satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Manakala hutang pula merupakan suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Untuk pinjaman ini dikenakan dua jenis faedah. Yang pertama ialah faedah sama rata. Yang kedua ialah faedah atas baki. Faedah sama rata bermaksud faedah bulanannya adalah sama, di mana pengiraan faedah adalah berdasarkan kepada pinjaman asal dan juga tempoh pinjaman. Manakala faedah atas baki pula, faedah bulanannya adalah sentiasa berubah iaitu berkurangan kerana faedah itu bergantung kepada jumlah baki pada bulan tersebut. Kita lihat contoh soalan kertas 2 bahagian B. Pak Mat menyimpan sebanyak RM1,000 dalam amalan saham Bumiputra pada bulan Januari. Pada bulan Mac tahun yang sama, Pak Mat telah membuat pengeluaran sebanyak RM400. Dalam bulan Jun tahun yang sama, Pak Mat telah menambah pelaburan sebanyak RM1,000 ke dalam akaunnya. Nilai pelaburan tersebut kekal sehingga akhir tahun. Soalannya, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Jadual di sini, pada bulan Januari simpanannya RM1,000, baki terendah tiada, pengeluaran juga tiada. Jadi pada hujung Januari, bakinya ialah RM1,000. Untuk bulan Februari, tidak berlaku apa-apa perubahan, tiada simpanan. Baki terendah bulanan untuk Februari di bawah daripada Januari ialah RM1,000. Tiada pengeluaran, jadi pada hujung bulan Februari, bakinya ialah RM1,000. Untuk bulan Mac ada perubahan di mana Pak Mat telah mengeluarkan sebanyak RM400. Jadi Mac tiada simpanan, baki terendah bulanan di bawah daripada Februari ialah RM1,000, pengeluaran sebanyak RM400. Jadi pada hujung bulan Mac, baki pada akaunnya ialah RM1,000 tolak RM400, nilainya adalah RM600. Untuk bulan April, tiada simpanan, baki terendah di bawah daripada bulan Mac RM600. Tiada pengeluaran, jadi hujung bulannya ialah RM600. Untuk bulan Mei juga tiada simpanan, baki daripada April RM600. Tiada pengeluaran, jadi hujung bulannya RM600. Untuk bulan Jun berlaku perubahan di mana Pak Mat telah menambah pelaburan sebanyak RM1,000. Jadi untuk bulan Jun ini simpanannya adalah RM1,000.
Baki terendah yang dibawa daripada bulan Mei ialah RM600. Manakala tiada pengeluaran, jadi baki pada hujung Jun ialah kita tambahkan 1,000 dengan 600, RM1,600. Untuk bulan Julai hingga November, hingga Disember tidak berlaku perubahan. Jadi di sini kita lengkapkan jadual simpanan tiada dibawa daripada bulan lepas, 1,600. Okay, pengeluaran tiada, jadi baki hujung bulan 1,600. Untuk bulan Ogos juga tiada simpanan dibawa daripada bulan sebelumnya 1,600. Tiada pengeluaran hujung bulan 1,600. Untuk bulan September juga tiada simpanan dibawa daripada bulan sebelumnya 1,600. Tiada pengeluaran hujung bulannya 1,600. Untuk bulan Oktober juga sama, tiada simpanan baki daripada bulan lepas 1,600. Tiada pengeluaran hujung bulannya 1,600. Untuk November juga sama, tiada simpanan dibawa daripada bulan sebelumnya, bakinya 1,600. Tiada pengeluaran hujung bulannya 1,600. Dan akhir sekali untuk Disember juga tiada simpanan baki daripada bulan sebelumnya 1,600. Tiada pengeluaran, jadi hujung bulan Disember ialah 1,600. Jadi daripada sini kita perlu mengira jumlah baki terendah iaitu jumlah baki setiap bulan. Dijumlahkan kita akan dapat 13,400. Jadi daripada sini kita boleh kira purata baki terendah. Purata baki terendahnya ialah 13,400 dibahagikan dengan dalam masa setahun ada 12 bulan. Dibahagikan dengan 12 kita akan dapat RM1,116.67. Jadi ini purata baki bagi sebulan. Jadi di sini untuk mengira soalan B, kira dividen yang bakal diterima oleh Pak Mat sekiranya dividen ASB pada tahun itu ialah 7.5%. Jadi untuk mengira dividen bersamaan dengan 7.5% ataupun tukar kepada pecahan 7.5 dibahagikan dengan 100 didarabkan dengan purata baki terendah ialah RM1,116.67. Kita akan dapat RM RM83.75. Jadi inilah jumlah dividen yang bakal diterima oleh Pak Mat. Sebelum cikgu meneruskan dengan latihan yang pertama, mohon tekan butang like dan subscribe di bawah sebagai tanda sokongan cikgu menghasilkan video ini. Encik Tan membeli sebuah kereta baharu berharga RM72,000 dan beliau bersedia untuk membayar wang pendahuluan sebanyak 10%. Baki bayaran kereta tersebut akan diselesaikan melalui pinjaman bank dan beliau mempunyai dua tawaran berbeza oleh Bank Makmur seperti yang dinyatakan dalam jadual 9 di bawah. Jadi untuk menjawab soalan, kita perlu mengira dahulu berapakah nilai deposit yang dibayar oleh Encik Tan. Oleh kerana depositnya adalah 10%, bermaksud 10/100 didarabkan dengan RM70,000 harga kereta, nilainya adalah bersamaan dengan RM7,200. Jadi nilai depositnya ialah RM7,200, bermaksud pinjamannya kita tolakkan daripada harga kereta RM72,000. RM72,000 ditolakkan dengan deposit RM7,200 bersamaan dengan RM64,800. Jadi Encik Tan akan meminjam di bank sebanyak RM64,800. Namun demikian jumlah bayaran baliknya adalah berbeza. Kita boleh kira dengan cara bayaran balik ialah prinsipal ataupun pinjaman ditambahkan dengan faedah yang digunakan. Jadi untuk mengira jumlah bayaran balik bagi untuk pilihan A dan pilihan B, kita akan lihat pada muka surat yang berikutnya. Sambungan untuk soalan tadi, jumlah pinjaman yang telah kita kira ialah RM64,800. Jadi soalannya, hitung bayaran bulanan bagi kedua-dua pilihan pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Makmur. Jadi untuk mengira bayaran bulanan, kita perlu tahu formulanya. Formulanya yang pertama ialah bayaran ansuran bulanan bersamaan dengan jumlah bayaran balik dibahagikan dengan tempoh dalam bulan. Kemudian untuk mengira jumlah bayaran balik ialah prinsipal ditambahkan dengan faedah. Jadi kita mulakan dengan pilihan A dahulu.
pilihan A di sini. Kita kirakan jumlah bayaran balik iaitu prinsipalnya ialah 64,800 ditambahkan dengan faedahnya ialah PRT. P tadi prinsipal 64,800 didarabkan dengan R ialah kadar faedah. Kadar faedah untuk pilihan A ialah 2.5%, bermaksud 2.5 dibahagikan dengan 100 didarabkan dengan T ialah tempoh masa dalam tahun, untuk pilihan A ialah 7 tahun. Jadi di sini kita jumlahkan jumlah bayaran baliknya iaitu bersamaan dengan RM76,140. Jadi untuk pilihan B pula, daripada sini jumlah bayaran balik kita kira terlebih dahulu ansuran bulanannya. Ansuran bulanannya bermaksud RM76,140 yang perlu dibayar balik dibahagikan dengan tempoh pinjaman dalam bulan. Oleh kerana 7 tahun, untuk tukar kepada bulan, kita darabkan dengan 12. So, nilainya adalah bersamaan dengan RM96.43. Inilah bayaran ansuran bulanan untuk jika membuat pilihan A. Okay, sekarang kita kira pula untuk pilihan B. Pilihan B di sini sama juga kaedahnya. Jadi kita kira dahulu jumlah bayaran balik iaitu A. Prinsipalnya tadi jumlah yang dipinjam ialah 64,800 ditambah dengan faedah yang dikenakan iaitu prinsipal 64,800 didarabkan kadar faedah untuk pilihan B ialah 2.8%, bermaksud 2.8 dibahagikan dengan 100 didarabkan dengan T, tempoh masa di sini ialah 9 tahun. Okey, jadi T di sini 9 tahun. Okay, kita selesaikan akan dapat RM81,129.60. Jadi ini jumlah yang perlu dibayar jika membuat pilihan B. Jadi untuk ansuran bulanan bagi pilihan B, RM81,000 nilai yang perlu dibayar ini RM9.60 dibahagikan dengan tempoh masa dalam bulan. Oleh kerana 9 tahun, bermaksud 9 didarabkan dengan 12 bulan dalam setahun, kita akan dapat nilainya bersamaan dengan RM751.20. Jadi inilah nilai ansuran bulanan untuk pilihan B. Untuk menjawab soalan bahagian B pula, tadi kita telah selesaikan untuk menjawab soalan bahagian A. Hitung beza antara jumlah bayaran balik bagi kedua-dua pinjaman tersebut. Oleh kerana kita lihat di sini, pilihan A tadi jumlah pinjamannya RM76,140, pilihan B RM81,129.60. Jadi perbezaannya kita tolakkan RM81,129.60 tolakkan dengan RM76,140. Nilainya adalah bersamaan dengan RM4,989.60. RM RM4,989.60. Perbezaan jumlah bayaran balik bagi kedua-dua pilihan pinjaman tersebut. Selesai latihan berfokus siri pertama mengenai simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Teruskan menyokong cikgu, sebarkan video ini kepada rakan-rakan anda.